Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera semua pelajar-pelajar yang saya kasihi. Kita masuk pada perbincangan topik yang kedua, PK661 Etika Persekitaran, iaitu menyiasat isu alam sekitar. Kenapa jadi begini? Okey. So, banyak kita dapat lihat bahawa isu-isu yang berkaitan alam sekitar berlaku dalam negara kita. Okey, yang dilaporkan sama ada di media-media rasmi dan juga di media-media sosial. Jadi, apakah isu-isu alam sekitar yang perlu kita ketahui supaya kita tahu, okey, kesan dan juga langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk mengatasi daripada terus berlaku. Selain itu, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang bermaksud telah timbul kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Surah Ar-Rum ayat 41. Pelajar-pelajar dikasihi sekalian, untuk kita melihat isu alam sekitar yang berlaku di sekeliling kita, mari kita tengok salah satu istilah yang telah diperkenalkan oleh saintis, iaitu antropogenik. Apa itu antropogenik? Okey, saintis merujuk kepada perubahan persekitaran yang disebabkan atau dipengaruhi oleh manusia sama ada secara langsung atau secara tidak langsung. Okey, antropogenik ini berasal daripada perkataan Yunani, iaitu antropo bermaksud kemanusiaan, manakala genik berasal daripada perkataan Yunani juga yang merujuk kepada penciptaan. Antara isu-isu alam sekitar yang boleh kita lihat yang berlaku di sekeliling kita adalah isu pencemaran. Okey, apa itu pencemaran? Pencemaran merupakan kemasukan bahan pencemar dan bahan-bahan seperti bahan kimia hingga haba, cahaya dan tenaga di alam sekitar yang mengakibatkan kesan kemusnahan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam ekosistem, sumber alam serta mengganggu ameniti dan kepenggunaan alam sekitar. Baiklah kita tengok jenis-jenis pencemaran. Antaranya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran radioaktif, pencemaran haba, pencemaran bunyi, pencemaran cahaya, pencemaran visual dan juga pencemaran bau. Baik, pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Okey. Kita tengok pula jenis-jenis kita tengok pula bentuk pencemaran ataupun kesan pada pencemaran yang berlaku kepada kita manusia, kerana kita merupakan pengguna. Okey. Baik. Antara punca-punca pencemaran dulu. Kita tengok punca-punca pencemaran, iaitu berpunca daripada industri perkilangan, pelepasan asap kenderaan bermotor, pembakaran terbuka, asap rokok dan juga rokok elektronik, okey, atau lebih dikenali sebagai vape, debu-debu tanah dari pembinaan bangunan, letusan gunung berapi, pembakaran hutan bagi tujuan pertanian, penerokaan tanah, penggunaan mesin elektronik dan penggunaan racun penyembuh serangga atau penyembuh nyamuk. Baiklah, kita lihat pula kesan pencemaran. Sebagai contoh, kesan pencemaran udara kepada kesihatan manusia. Asap jelagai boleh menyebabkan masalah kesesakan nafas. Sebagai contoh, sulfur dioksida boleh menyebabkan penyakit berkaitan saluran pernafasan. Karbon monoksida boleh menyebabkan sakit kepala, kerencatan akal ataupun boleh membawa maut. Okey, sebagai contoh, pencemaran udara daripada bangunan dan infrastruktur pula. Kesan dia kepada bangunan dan infrastruktur. Habuk boleh mengotorkan bangunan. Hujan asid boleh menghakis struktur konkrit dan batu kapur. Hujan asid juga mempercepatkan pengaratan besi. Manakala kesan kepada haiwan dan tumbuhan, hujan asid menyebabkan tanah berasid dan kurang subur. Hujan asid juga menyebabkan sumber air berasid dan tidak sesuai untuk kehidupan akuatik. Asap dan jerebu, okey, boleh mengurangkan cahaya matahari sampai ke bumi dan menyebabkan kadar fotosintesis menjadi rendah. Baiklah pelajar-pelajar dikasihi sekalian, benarlah firman Allah tadi yang telah saya sebutkan di awal perbincangan kita bahawa setiap kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini adalah berpunca daripada sikap, kerakusan, tamak manusia itu sendiri. Mereka mementingkan
keuntungan tanpa menghiraukan, tanpa memikirkan kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Jadi sebagai mahasiswa, warga Malaysia, rakyat Malaysia yang bersyukur dan matang, marilah sama-sama kita membantu pihak berkuasa khususnya untuk sama-sama kita mengatasi masalah pencemaran dengan usaha-usaha yang akan kita lakukan. Walaupun tidak besar, tapi usaha kita itu telah memberikan satu sumbangan yang positif ke arah alam sekitar yang lebih sihat. Itu saja pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.